Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan Cikgu Azli. Mata pelajaran Sains tahun 5, tajuk kepentingan alat lestari. Objektif pembelajaran yang pertama, mengenal pasti ciri-ciri penciptaan alat lestari. Yang kedua, contoh-contoh alat lestari. Mari kita lihat ciri-ciri penciptaan alat lestari. Yang pertama, jangka hayat alat yang lebih panjang. Yang kedua, mudah diselenggarakan, maksudnya mudah untuk kita cuci, mudah untuk kita baiki. Yang ketiga, kos rendah dan jimat. Yang keempat, mesra alam, maksudnya tidak menyebabkan pencemaran alam. Yang kelima, selamat digunakan. Yang keenam, bahan yang sesuai yang digunakan untuk membuat alatan tersebut. Mari kita lihat contoh mesin lestari pada alatan harian. Ini adalah contoh yang pertama, iaitu basikal. Kenapa basikal? Basikal kerana basikal mudah digunakan dan tidak memerlukan bahan api fosil untuk menggerakkannya. Oleh sebab itu, basikal tidak akan mencemarkan alam sekitar. Basikal juga mudah digunakan dan mudah untuk bergerak ke satu-satu tempat. Jadi, basikal adalah contoh alat lestari. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua pula, ini adalah pemotong kentang. Pemotong kentang nampak seperti sangat mudah, tetapi bersifat lestari kerana tahan lama, bahan yang digunakan sesuai, jimat tenaga kerana tidak menggunakan tenaga elektrik, kerja jadi cepat serta selamat digunakan. Kalau kita tengok gambar di situ, video, anak kecil pun boleh menggunakannya dan tidak mencederakan. Jadi, ini contoh yang kedua menyatakan bahawa mesin lestari, iaitu pemotong kentang. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, apa yang cikgu cuba sampaikan adalah inovasi dalam penciptaan tersebut. Yang pertama itu adalah tong sampah biasa. Apabila kita penuh tong sampah, kita perlu angkat, kita perlu gerakkan dan sebagainya. Jadi berat. Jadi apabila kita letakkan inovasi dalam penciptaan, di mana kita letakkan roda dan ganda pada tong sampah, jadi kita boleh sorong tong sampah tersebut, tidak perlu angkat lagi. Dan mungkin apabila adanya inovasi lagi pada masa akan datang, mungkin tong sampah itu boleh bergerak sendiri, tak perlu disorong. Okay, itu adalah inovasi. Sekarang kita lihat bahawa selepas tong sampah itu diletakkan di tepi jalan, okay, dan akan ada pekerja bawa lori untuk mengambil sampah. Jadi, adakah pekerja tersebut perlu mengangkat tong sampah? Tak perlu. Jadi, apa yang pekerja itu lakukan? Pekerja itu akan letakkan tong sampah tersebut di lori dan akan ada mesin untuk mengangkat tong sampah tersebut dan mengeluarkan semua sampahnya. Jadi, itu juga adalah satu alatan lestari kerana memudahkan, menjimatkan dan pekerja tersebut tak perlu bersusah payah untuk mengangkat tong sampah lagi. Jadi mudahkan. Penciptaan alat lestari sering berkembang kerana semakin banyak kajian yang dilakukan untuk menaik taraf alat supaya menjadi semakin mudah dan cepat kerja yang dilakukan. Satu lagi adalah contoh yang seterusnya. Ini adalah contoh alat-alat lestari yang boleh kita temui di rumah. Iaitu kita ada rice cooker, steamer, food processor, blender, balance, mixer, kita ada bread maker, kita ada juicer, slow cooker, kuali dan sebagainya. Ini semua adalah alat lestari yang memudahkan, yang menjimatkan, yang selamat digunakan. Tetapi, pernah kata atau tidak, kita terbayang bahawa akan ada satu alat yang boleh berfungsi untuk mewakili semua alatan ini. Satu alat yang boleh digunakan untuk semua fungsi. Jadi itu, kalau ada maksudnya itu sangat lestari. Mari kita lihat. Sekarang ini ada alat tersebut, iaitu alat ini boleh berfungsi sebagai semua alat yang telah dinyatakan. Jadi maksudnya di sini anak-anak, kesimpulan kita, ciptaan alat lestari adalah penting untuk memudahkan dan mempercepatkan kerja serta menjimatkan masa, kos dan tenaga. Dan alatan sentiasa berevolusi. Apa maksud berevolusi? Berevolusi maksudnya sentiasa jadi lebih baik dan lebih baik.
Jadi anak-anak sekalian, di situ sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Cikgu harap semua faham. Assalamualaikum.